Terus saja bersama Google Meet ketika ini Profesor Dr. Azizuddin Muhammad Sani, penganalisis politik. Assalamualaikum Doktor. Assalamualaikum warahmatullahi. Doktor, pertama sekali kita nak mengulas. Ini saya rasa perkara yang tidak mengejutkan apabila PAS setuju menyokong pilihan Barisan Nasional Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sebagai calon Perdana Menteri. Doktor melihatnya bagaimana kepada sokongan-sokongan terutamanya yang melibatkan Barisan Nasional dan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-9? Saya rasa soalan pertama tadi berkenaan dengan sokongan PAS. Memang kita tahu bahawa PAS adalah rakan sekutu kepada Barisan Nasional dan juga Perikatan Nasional. Dan dalam konteks ini saya rasa kalau mereka bersetuju dengan pencalonan Datuk Seri Ismail Sabri, saya rasa tidak mengejutkanlah di pihak umum sekalipun. Kerana itulah calon yang ada yang ditawarkan oleh pihak mungkin Barisan Nasional dan Perikatan Nasional juga. Tapi dalam konteks sebenarnya kita tahu bahawa UMNO sebelum ni agak berpecah kerana isu kritikal penentangan terhadap Tan Sri Muhyiddin Yassin. Tapi dalam konteks kali ini melihatkan ada kesatuan penyatuan antara pemimpin-pemimpin UMNO yang telah berpecah sebelum ini untuk bersatu untuk memilih seorang calon iaitu Datuk Seri Ismail Sabri. Ini satu yang sangat menariklah nak melihat perspektif mereka yang sebelum ni agak kecoh jugalah pertembungan ini, tapi dalam konteks nak memilih seorang calon baru, jadi mereka dapat bersatu hati. Mungkin atas kerana calon yang dipilih itu adalah calon daripada UMNO itu sendirilah. Jadi nak tak nak mereka terpaksa menerima pencalonan tersebut dan ini menjadikan peluang mereka lah untuk mengetuai kerajaan yang akan ditubuhkan nantilah. Dan juga Doktor, kita tahu sebelum ini ada mungkin jumlah dan juga angka-angka yang dinyatakan bahawa Barisan Nasional Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mempunyai 115 undi daripada ahli-ahli parlimen. Tetapi semalam juga menerusi saluran Esok Awani, Datuk Seri Syafiq Abdul turut menyatakan bahawa beliau dan juga Datuk Seri Anwar Ibrahim mempunyai 105 undi ataupun 105 sokongan daripada ahli-ahli parlimen. Bagaimana Doktor melihat kepada mungkin percaturan ini berlaku sebelum nama dihantar pada pukul 4 petang ini? Saya rasa percaturan ini memang dilihat seperti mana pembahagian jumlah ahli parlimen yang mengikut parti kerajaan, maksudnya Parti Perikatan Nasional sebenarnya dan juga pihak pembangkang, berjumlah 105. Jadi sama ada ini akan diterjemahkan dalam bentuk pengundian yang sama, itu jadi satu soalan yang menariklah. Sebab yang kita tahu bahawa SD ataupun surat akuan yang dihantar nanti akan menentukanlah jumlah majoriti tersebut. Jadi kita pun tak tahu sejauh mana sokongan misalnya yang diterima oleh Perikatan Nasional, adakah ia akan mendapat sokongan 115 seperti yang mereka fikirkan, sebab kita tahu bahawa tidak ada kenyataan rasmi jugalah yang dikeluarkan oleh misalnya Parti Bersatu dan juga Parti GPS walaupun kita tahu misalnya GPS adalah rakan sekutu pada UMNO dan tapi Bersatu nampaknya masih akan menyatakan pandangan mereka mungkin lewat petang ini. Jadi kita tak tahu sejauh mana mereka mengantarkan sokongan mereka secara en bloc ataupun secara individual. Kalau secara individu tu kita menggambarkan kemungkinan jumlah yang diperoleh itu bukan jumlah yang kita jangkakan. Sama juga dalam konteks Pakatan Harapan. Kita tahu bahawa mereka pun ada masalah dalam masa ini. Adakah angka yang dinyatakan itu solid? Kalau solid sekalipun masih lagi tidak cukup lah mereka untuk membentuk kerajaan. Tapi peralihan pengundian di saat akhir sekarang ini saya rasa kita tunggu-tunggukanlah sebab saya rasa dalam sejam suku lagi sehingga saya rasa jam 3.59 tu atau detik terakhir lah yang saya rasa mendeparkan semua orang lah nak melihat di saat akhir sama ada perubahan tak bentuk pengundian untuk menyokong calon yang saya rasakan setakat ini walaupun kita dinyatakan ada 4 calon yang akan bersaing 4 horse race tapi nampaknya lebih kepada 2 horse race antara Datuk Ismail Sabri dan juga Datuk Seri Anwar Ibrahim lah. Jadi di saat-saat akhir tu mungkin boleh berlaku perubahan. Jadi itu yang dibimbangi lah oleh calon-calon ini kiranya luar jangka keadaan luar jangka tu berlaku. Tapi setakat hari ini yang kita
masih kali ini saya rasa mungkin menjangkakan jumlah yang hampir sama dengan pembentukan kerajaan dan juga dengan pembangkang yang lalu lah. Tapi perubahan saat akhir tu kita tidak tahu apa yang akan berlaku. Dan juga seperti yang doktor nyatakan tadi, keadaan luar jangka itu mungkin akan berlaku, tetapi daripada segi jumlah dan apa yang kita tahu setakat ini mungkin tidak berbeza ataupun tidak jauh berbeza daripada kerajaan sebelum ini. Tetapi selepas ini sesuatu yang menarik untuk kita lihat, adakah muka-muka lama akan kembali bersama-sama dengan anggota kabinet dan juga Perdana Menteri yang baru nanti mungkin? Bergantunglah. Saya rasa mungkin muka-muka lama akan sebahagiannya akan kembali. Cuma saya melihat daripada kenyataan daripada Istana Negara yang baru terima tadi memperlihatkan bahawa adanya tuntutan ataupun kehendak di pihak istana supaya diwujudkan kerajaan perpaduan. Jadi adakah bermaksud maksudnya siapa saja yang membentuk kerajaan kali ini perlulah menghulurkan tangan ataupun olive branch lah kepada pihak pembangkang untuk sama-sama berada dalam kerajaan bekerjasama untuk menghadapi senario krisis yang lain yang juga kita hadapi, misalnya krisis kesihatan COVID-19 dan juga ekonomi. Jadi saya rasa kalau kerajaan perpaduan itu diterima, saya rasa mungkin ada perubahan lain lah bentuk kerajaan yang akan dibentuk nanti. Maksudnya ada penglibatan bukan sahaja daripada kerajaan, misalnya kiranya Perikatan Nasional ataupun Datuk Ismail Sabri yang menang. Jadi dia akan membentuk kerajaan bersama dengan juga ahli-ahli daripada pihak pembangkang lah. Tapi ini bergantung pada perbincangan lah antara semua pihak dengan pihak istana, dan sekiranya ada ketetapan yang mereka ambil untuk wujudkan kerajaan perpaduan, jadi itulah arahnya. Dan sudah tentu kita melihat kombinasi kementerian ataupun akan berbeza lah. Dan juga ada juga tuntutan di kalangan rakyat lah supaya saiz kabinet itu dikecilkan. Mungkin itu juga akan dipikirkan lah oleh siapa yang menjadi kerajaan pada masa akan datang lah. Jadi untuk konteks ini saya rasa kerana terlampau sangat banyak politik sebelum ini menyebabkan perlu ada usaha untuk menggemblengkan kesatuan dalam konteks parti-parti politik supaya polemik politik tidak berterusan dan fokus negara itu boleh ditumpukan kepada isu krisis yang dihadapi oleh rakyat hari ini lah. Jadi kemungkinan besar itu ada. Saya nampak dalam konteks apa yang diminta oleh pihak sana dan apa yang bergerak ke arah pembentukan kerajaan yang baru pada akan datanglah. Dan Doktor, jika kerajaan baru ini mungkin menghulurkan tangan dan huluran tangan itu perlu disambut dengan baik, tapi kita nak memastikan bahawa ia disambut dengan baik, bagaimana untuk mengelakkan daripada sentimen politik yang besar, tetapi memikirkan kepada satu hala tuju dan arah yang lebih besar lagi, iaitu bagi memastikan keadaan dan juga situasi pandemik, ekonomi dan sebagainya dapat dipulihkan dalam keadaan segera. Ya, saya melihat bahawa dalam masa sama sebagai penganalisis politik, saya juga melihat bahawa sebenarnya dalam sistem demokrasi yang sihat perlukan juga ada pembangkang lah. Maksudnya kemungkinan tangan dihulurkan tu bukanlah kepada semua parti. Parti-parti tentu yang dirasakan dengan kerjasama yang ada tu boleh membina kerajaan yang lebih stabil. Kerana apa yang kita nak adalah kerajaan yang lebih stabil. Saya juga bimbang sebenarnya bila sekiranya kerajaan, contohnya kalau Perikatan Nasional ini ataupun Datuk Ismail Sabri menang dengan hanya jumlah 115 kursi, saya rasa jumlah yang masih kecil. Kerajaan itu sangat tipis. Dan bila-bila masa juga boleh jatuh sekiranya ada krisis dalaman. Jadi saya rasa ada kebaikan untuk ditambah diperkuatkan lagi kerajaan ini. Tapi metod dan kaedah untuk mencapai itu saya tidak pastilah. Sebab saya jangkakan dalam konteks pemilihan kali ini, saya rasa jumlah kursi majoriti dia mungkin kecil seperti mana yang kita jangkakan juga. Tapi selepas pemilihan Perdana Menteri nanti, saya rasa sepatutnya tidak ada masalah untuk pihak pemerintah ataupun Perdana Menteri untuk menghulurkan tanganlah kepada pihak pembangkang misalnya untuk sama-sama bekerjasama menjalinkan hubungan untuk berkhidmat untuk rakyat secara bersamalah. Jadi ini yang saya rasa satu bentuk model politik perpaduan atau politik baru yang saya rasa kita nak lihatlah kiranya boleh diwujudkan di Malaysia lah. Jadi politik perbalahan politik yang berterusan juga patut boleh dikurangkan, suhu politik dikurangkan dan fokus diberikan untuk bangunkan semula Malaysia lah dalam era
krisis yang kita hadapi hari inilah. Doktor, apakah menjadi cabaran yang besar kepada sosok seorang Perdana Menteri yang ke-9 ini ketika mungkin 18 bulan lagi Parlimen dan juga sidang Dewan Rakyat akan berlangsung sebelum menjelangnya PRU ke-15, ini menyambung kepada kelangsungan perjuangan politiknya dalam tempoh ini untuk melihat kepada siapa beliau untuk yang akan jadi selepas PRU ke-15, cabaran besar yang terpaksa dipikul dan juga ditanggung oleh Perdana Menteri yang baru nanti. Saya rasa siapa yang menjadi Perdana Menteri dia mempunyai cabaran yang sangat besarlah untuk memastikan Malaysia bangun semula sebagai sebuah kerajaan yang, maksudnya dia pertama dia nak wujudkan kerajaan yang stabil dan kukuh, dan yang keduanya membangunkan semula dari segi ekonomi dan menghadapilah cabaran COVID-19 yang sedang mencekam rakyat Malaysia kali ini. Jadi, dan dalam masa sama juga, saya yakin siapa yang memimpin kali ini atau kerajaan yang wujud selepas ini perlu perform. Ada pencapaian yang boleh membanggakan sebab mereka harus bekerja kuat dalam masa tempoh yang saya rasa mungkin tidak lama. Jadi pilihan raya saya rasa paling lewat akan diadakan pada Julai 2023. Dia boleh diadakan lebih awal. Jadi maksudnya sebelum tempoh pilihan raya yang diadakan itu nanti, saya rasa kerajaan ini akan bekerja sekuat-sekuatnya untuk pastikan rakyat selesa, dan mereka juga perlu seperti saya cakap tadi perform supaya rakyat boleh memilih mereka pada pilihan raya akan datang. Sebab kerajaan perpaduan yang kita fikirkan sekarang adalah kerajaan perpaduan, mungkin kerajaan perpaduan ataupun juga ada disebut sebagai kerajaan interim, adalah jangka masa pendek. Dan selepas pada pilihan raya umum nanti mungkin bentuk politik baru akan kelihatan lah. Maksudnya persaingan politik akan dibuka semula. Jadi ini yang saya rasa penting bagi setiap parti lah untuk menunjukkan mereka berusaha untuk bekerja untuk rakyat, dan terutama sekali paling penting lah kerajaan lah untuk menunjukkan bahawa ada pencapaian positif lah sepanjang tempoh mungkin setahun ke setahun setengah pada masa akan datang untuk parti itu, untuk pemimpin itu untuk terus berkhidmat kepada rakyat pada pilihan raya yang akan datang, sebab pilihan raya akan datang. Jadi tugas yang sangat berat lah yang akan dimikul oleh Perdana Menteri dan kerajaan yang akan ditubuhkan nanti, dan saya rasa itu yang ditagih oleh rakyat, yang itu yang rakyat mahu. Jadi saya rasa kalau rakyat perhati, dan rakyat sekarang ni bijak, kalau rakyat perhati mereka akan mengundi calon ataupun pemimpin ataupun parti yang dapat berkhidmat pada rakyat dengan cara yang terbaik lah. Dan juga Doktor, adakah ini yang Doktor nyatakan tadi bahawa apa yang disebut oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim semalam berkaitan dengan politik baharu. Politik baharu ini maksudnya kerjasama dan juga muafakat itu seharusnya diselaraskan oleh tak kisahlah yang menang ataupun yang kalah, tangan yang dihulur ataupun yang menyambutnya, dan ia membentuk kepada satu perkara yang lebih inklusif dalam pentadbiran negara. Seperti itu dalam kita memaksudkan politik baharu ini, Doktor? Ya, saya rasa siapa juga yang menang, kalau mungkin Datuk Seri Anwar Ibrahim yang terpilih kali ini untuk jadi Perdana Menteri, beliau sendiri akan membukakan peluang itu untuk menerima komponen ataupun parti lain untuk bekerjasama bersama untuk membangunkan negara secara bersamalah. Jadi seperti yang kita tahu, walaupun apa yang dipikirkan oleh rakyat masa ini adalah berapa jumlah majoriti atau sebagainya, tapi saya rasa yang dipikirkan oleh pihak istana, pihak Tuanku Agong, Jabatan Agong adalah pemimpin yang sudah tentulah ada jumlah majoriti yang boleh diterima oleh Tuanku untuk dipilih sebagai Perdana Menteri, tapi dalam masa sama juga boleh bekerjasama dengan parti dengan pihak lain. Tidak boleh hanya dalam kelompoknya saja yang menolak pihak lain. Jadi maksudnya siapa yang ingin jadi Perdana Menteri kali ini perlu bersiap sedia untuk menerima secara terbuka kerjasama politik dengan pihak lain. Jadi itu yang ditagih daripada konsep yang cuba dibawa konsep kerajaan perpaduan misalnya. Malah dalam kenyataan beberapa pemimpin UMNO juga ada menyatakan bahawa kerajaan perpaduan itu model yang mungkin terbaik kali ini untuk semua parti politik dan juga ahli politik pemimpin bekerjasama supaya boleh memakmurkan Malaysia secara bersamalah. Jadi dalam konteks ini saya rasa itu yang terbaiklah, sebab saya rasa rakyat sendiri pun sudah agak bosan melihat kancah politik yang berlaku dan mereka ingin melihat pelaksanaan dasar dan yang usaha untuk membantu rakyat itu dilakukan secara menyeluruh lah. Jadi ini yang ditagih, dan suara itu disampaikan oleh pihak sana dan diharapkan pihak kepimpinan dan pemimpin politik boleh secara bersama
duduk semeja untuk mencari cara pencahayaan ke arah itu. Tapi untuk itu saya rasa akan berlaku kemudian. Sekarang ni tempoh untuk menentukan siapa yang boleh mengetuai agenda itu. Jadi ini yang kita akan tentukan siapa jadi Perdana Menteri kali ini yang akan mengetuai agenda ke arah kemakmuran bersama itu. Dan juga Doktor, mungkin akhir sekali secara ringkas apa yang Doktor harapkan daripada pandangan seorang penganalisis politik untuk pimpinan baharu dan juga kabinet baharu ini memacu negara dalam keadaan kestabilan politik yang lebih baik dan seterusnya melihat kepada pemulihan ekonomi negara dan juga faktor-faktor kesihatan disebabkan pandemik COVID-19. Saya rasa pertama sekali saya rasa saya yakin dan penuh yakinlah kebijaksanaan yang Tuan Agong untuk menentukannya juga majlis raja-raja lah yang akan menentukan. Nanti ada mesyuarat majlis raja pada hari Jumaat nanti untuk menentukan siapa yang layak menjadi Perdana Menteri lah. Jadi saya rasa kebijaksanaan itu meyakinkan saya dan juga rakyat lah untuk maksudnya Perdana Menteri yang terbaik yang diterima secara umum oleh rakyat dan juga mendapat majoriti terbanyak lah dalam parlimen. Dan dalam masa sama juga saya yakin orang yang dipilih itu juga telah difikirkan semasa-masanya mampu untuk membangunkan Malaysia dan menjayakan projek Malaysia lah ke arah kemakmuran yang saya nyatakan sebelum ini. Jadi dalam konteks ini siapa yang terpilih, saya rasa pihak yang tidak terpilih perlulah jangan rasa kecewa sebab mereka yang tak terpilih mungkin ada peluang selepas ini untuk pilihan raya umum akan datang dan sebagainya. Jadi yang penting sekarang ini adalah saling bekerjasama antara satu sama lain. Jadi itu yang kalau kita lihat dalam statement yang dikeluarkan oleh istana Serenggan kedua terakhir itu jelas mengatakan bahawa kita harus bekerjasama. Tak ada siapa yang menang, tak ada siapa yang rugi. Saling-saling menang, saling-saling rugi. Kalau rugi pun sedikit. Jadi dalam konteks ini maksudnya kerjasama bersama itu perlu ditagih. Dan ia akan dipandu oleh pemimpin yang akan dipilih oleh pihak istana iaitu Agong. Dan pimpin itulah akan memacu Malaysia dalam tempoh mungkin tahun ke 1 tahun setengah sebelum pilihan raya umum akan datang. Jadi itu yang hampir pasti dan rakyat Malaysia semuanya harus menyokong siapa yang dipilih oleh Yang Datuk Agong sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-9. Dalam realiti sekarang, kerjasama itu sangat diperlukan. Dan untuk melihat kepada keadaan yang mungkin lebih stabil, kita tunggu sahaja PRU yang ke-15. Terima kasih Profesor Dr. Azizuddin Mohamed Sani, penganalisis politik, dan pastinya perbincangan dan juga diskusi lanjut kita akan bawakan bersama dengan Zulfitri Yusof seketika nanti. Itu saja dari saya dari World Trade Center Kuala Lumpur, dan selepas ini anda terus pastikan untuk mendapatkan maklumat-maklumat terkini terutamanya menjelang pukul 4 petang nanti. Selepas itu mungkin perkara-perkara lain yang kita akan lihat terutamanya mengenai persoalan kita siapa Perdana Menteri Malaysia yang ke-9.